Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Hasbullah Niaga, di mana dalam podcast ini anda akan discover cara-cara untuk membuat income secara part-time tanpa perlu mengorbankan kerjaya hakiki anda. Dan spesifik untuk episod kali ini, kita akan tengok tentang satu method yang mana sangat powerful dan orang selalu terlepas pandang tentang method ni, iaitu melalui investment. Yalah, orang kata investment ni hanya kita boleh buat kalau kita ada duit yang lebih. Jadi untuk orang yang ada duit lebih tu, dia pergi beli rumah lah buat investment. Itu orang yang ada duit banyak lah. Tapi kalau orang yang ada duit sikit saja, RM100, RM200, macam mana kita nak mula buat investment? Jadi itu yang saya akan ceritakan dalam podcast kali ini, sebab dalam episod-episod sebelum ni pun kita dah tengok pelbagai cara yang lain untuk generate income secara part-time. Tapi sebenarnya income yang kita dah generate tu, the best way untuk kita gunakan untuk menggandakan lagi kita punya wealth adalah melalui investment. Kita ni kalau nak invest guna duit gaji kita sebenarnya agak mencabar lah, sebab duit gaji kita tu biasanya ngam-ngam je. Lepas bayar kereta, lepas bayar rumah, kita pun pergi jalan-jalan sikit dengan family, makan dekat luar. Lepas tu, bayar Astro, bayar bil api, bayar bil air, bayar wifi, bagi sedikit dekat mak ayah, maka tinggal sikit sangat duit gaji tu untuk kita invest. Dan saya pun di awal-awal dulu memang kurang disiplin untuk invest ni, sebab kita nampak apa yang depan mata kita saja. Kita tak fikir lagi 30 tahun ke 40 tahun. Lagipun kalau anda ni bekerja government contohnya, maka kita fikir okey, tak apa, kita selamat, nanti kita ada pencen. Tapi method investment yang saya nak ceritakan kepada anda ni sebenarnya kita boleh gunakan sekarang juga untuk bina kita punya portfolio. So setiap tahun kita boleh dapat dividen tu dan ikut kita. Kalau kita nak biarkan dividen tu, kita tak perlukan income part-time pada masa tersebut, maka kita boleh biar dalam investment tu. Ataupun kalau kita nak guna, kita boleh guna, tapi pada masa yang sama investment kita terus meningkat. Anda pernah dengar tak orang cakap yang investment ni boleh kata macam satu passive income? Mengikut pengalaman saya yang sudah berniaga selama beberapa tahun ni, sebenarnya tak ada satu income pun yang memang betul-betul pasif. Tapi antara yang paling pasif, yang paling kita tak perlu nak jaga sangat adalah investment ni. Tapi keyword dia tak perlu nak jaga sangat. Maknanya kena jaga juga. Ada cara yang kita perlu buat untuk maintain kita punya investment, dan pada masa yang sama kita tak naklah kita rugi disebabkan investment kita. Dan sebenarnya investment ni kalau dia berdiri sendiri agak susah bagi orang biasa ni nak mula investing. Tapi kalau kita combine investment dengan part-time income yang kita dah tengok sebelum-sebelum ni, maka memang make sense untuk kita masukkan duit yang kita dapat dari part-time income tu ke dalam account investment kita. Tujuannya adalah supaya account investment ni pun boleh generate lagi more part-time income untuk kita. Jadi berlapis-lapislah layer part-time income kita ni. Dan sampai satu masa mungkin part-time income ni akan melebihi pula income kerjaya tetap anda. Dan pada masa tu, ikut anda lah. Anda nak teruskan kerjaya tetap ataupun nak berhenti kerja dan buat kerja-kerja part-time yang anda suka. Baik, kemudian ada orang cakap dekat saya, memang nampak macam senang nak buat investment ni, tapi kenapa tak ramai orang buat? Itu disebabkan adalah ada beberapa cabaran yang memang kita semua rasa bila kita nak buat investment. Yang pertama sekali, of course, kita tak tahu macam mana nak invest tu. Kita kena pergi dekat broker ke? Macam mana nak jumpa broker ni? Kalau kata kita nak invest dalam stock specific company, which is saya tak advise, macam mana pula kita nak beli stock dekat company tu? Kalau kita nak beli stok Apple contohnya, kita pergi website Apple tu, tak adalah pula macam mana nak beli stok tu kan. Nak beli MacBook, nak beli iPhone, bolehlah dekat website Apple tu. Jadi macam mana sebenarnya kita nak invest? Benda ni saya akan terangkan, tapi sekarang kita nak go through apa lagi cabaran-cabaran yang orang rasa untuk buat investment ni. Yang kedua adalah takut kena scam. Yelah, zaman sekarang ni macam-macam. Orang kata masuk RM10 pun boleh jadi kaya. Tapi sebenarnya RM10 saja dia takkan menjadikan kita kaya, melainkan kita sentiasa top up account tu. Dan tak kurang pula ada yang menjanjikan pulangan 20% setahun, 30% setahun. Dan ini semua adalah angka-angka yang tidak logik lah. Kalau kata kita invest RM1,000, tahun depan duit tu jadi RM1,200, memang untung banyak tu kalau 20% untung.
Saya suspek kalau semua orang boleh invest dengan keuntungan 20% ni, boleh bankrupt satu dunia saya rasa. Jadi orang pun takut nak kena scam. Jadi daripada kena scam, baik tak payah invest terus. Jadi malangnya itulah mindset kita sekarang dan menyebabkan kita punya wealth tu tidak berkembang. Kemudian cabaran yang paling biasa dialami oleh semua orang, even saya sendiri pun masa mula-mula nak invest dulu, adalah kita sebenarnya tak ada income lebih. Kita tak ada disposable income yang kita tak nak pakai immediately, yang kita nak letak dekat account investment. Jadi benda ni memang susah. Sebab tu saya combinekan investment dan juga part-time income. Jadi kaji kerja hakiki kita tu, kalau boleh kita tak nak kacau sebenarnya. Investment tu masuk daripada side income yang kita buat dengan kaedah-kaedah yang sebelum ni. Kenapa pula kita nak masukkan part-time income ni ke dalam account investment? Sebab mungkin anda nak enjoy part-time income tu, nak pergi jalan-jalan dengan family contohnya. Ini nak kena masuk dalam account investment pula kan. Dia punya key tu bukanlah kata kita masuk semua. Key-nya adalah supaya account investment kita tu semakin hari semakin bertambah. Tadi saya cakap kan, tak ada kerja ataupun part-time income yang sebenarnya betul-betul pasif, even investment pun. Jadi investment kita punya account tu kena sentiasa meningkat. Dan cara nak tingkatkan tu adalah kita masukkan dengan kekerapan yang kita mampu. Yang penting account kita tu berkembang. Jadi cabaran kalau kita tak ada income tambahan ni memang masalah. Nak mengharapkan duit gaji tu biasanya hujung bulan tu dah hujung-hujung dah. Tambah lagi kadang-kadang kita nak beli baju dan sebagainya, memang dah tak ada income lebih untuk masukkan dalam account investment. Jadi memang tak adalah investment kita sampai ke tua. Satu lagi cabaran adalah technicality untuk memulakan investment ni. Seolah-olah macam susah sangatlah nak invest ni. Nak kena jumpa broker, lepas tu nak kena masuk website. Antara websitenya macam Think or Swim dan macam-macam lah website tu. Nama website tu pun agak scammy juga. Jadi kita pun takut sebenarnya. Lepas tu ada pula regulation. Jadi kita tak nak terinvest ke tempat yang salah. Kemudian bila kita dah invest pula nanti kena siasat pula sebab kita punya account tu dodgy sikit. Ini pun kita takut juga. Jadi ketakutan benda yang terlalu complicated ni maka menyebabkan kita tak nak invest langsung lah. Jadi last sekali kita untung pun tidak, rugi pun tidak. Kita rasa baik macam tu daripada terlalu complicated. Nanti kita yang pening kepala. Sebab benda yang saya ajar dalam podcast ni adalah untuk buat kerja part-time tanpa memeningkan kepala kita dan memenatkan tubuh badan kita. Sebab nama dia adalah income part-time, bukannya income full-time. Kita memang dah ada kerja full-time, jadi kita tak nak terlalu pening, kita tak nak badan kita penat, kita tak nak stres, sampai nanti boleh mengganggu pula kerja utama kita. Kalau macam ni dah tak betul lah caranya. Okey, yang pentingnya dalam podcast ni adalah saya akan berikan penyelesaian kepada cabaran-cabaran yang kita ceritakan tadi. Cabaran pertama, tak tahu macam mana nak invest. Dekat mana nak invest. Kemudian kita takut kena scam. Kemudian kita tak ada income lebih untuk buat investment. Dan cabaran terakhir adalah investment ni nampak macam terlalu complicated. Okey, sebelum kita pergi ke penyelesaian tu, jadi kita tengok apa dia sebenarnya investment ni. Tujuan saya ceritakan ni supaya anda betul-betul faham fundamental perkataan investment tu supaya first kita betul-betul fahamlah apa yang kita nak belanjakan duit kita ni. Dan yang kedua, bila kita betul-betul faham, maka susahlah orang nak scam kita. Baik, basically kita nak tengok dulu apa sebenarnya yang terjadi kepada duit kita dekat bank tu. Contohnya dalam bank tu kita ada RM1,000. Baik, RM1,000 ni pada tahun 2023 lebih banyak daripada RM1,000 pada tahun 2030 contohnya. Ini adalah asas yang semua orang kena tahu, iaitu nilai duit kita sebenarnya semakin tahun semakin merosot. Sebab tu dulu pergi sekolah nak beli air sirap 20 sen, sekarang nak beli air sirap 80 sen. Sama juga nak beli nasi lemak, dulu 50 sen je dekat sekolah, sekarang RM2, RM3 nak beli nasi lemak. Inilah yang dipanggil sebagai inflasi. Bukan nak kata duit kita tu tahun ni RM1,000 tapi tahun 2030 dia jadi RM800. Bukan macam tu. Pada tahun 2030 nanti, contohnya lagi 7 tahun tu, duit tu masih lagi nilai dia RM1,000. Tapi kita boleh beli barang yang sedikit berbanding kita boleh beli barang hari ni. Kalau hari ni pergi Tesco ke, pergi Aeon ke, mungkinlah boleh beli 2-3 troli barang rumah.
Tapi RM1,000 tahun 2030 mungkin boleh beli satu troli saja. Jadi inilah hakikat duit kita yang kita simpan dalam bank ataupun kita simpan bawah bantal tu. Lama-lama dia akan kehilangan value. Dan benda ni berlaku di seluruh dunia. Jadi memang tak selamat kalau kita convert dalam duit pound ke, dalam duit USD ke, nilai dia tetap berkurang. Dan inilah yang kita panggil sebagai inflasi. Inflasi ni adalah kenaikan harga barang semasa dan benda ni tak ada siapa boleh kontrol. Dan inflasi dekat Malaysia ni average dalam 2% ke 3% setahun. Dan ini memang inflasi global pun 2% ke 3% setahun lah. Kalau anda ni bekerja tetap, lagi-lagi bekerja dalam government, anda perasan tak kita ada kenaikan gaji tahunan? Kenaikan gaji tahunan tu, kalau anda kira balik, sebenarnya dalam 3% setahun. Jadi effectively, gaji kita tu tak naik pun. Gaji kita tu naik untuk cover inflasi. Sebab itulah, kalau anda dah kerja 10 tahun contohnya, dah 10 kali naik gaji, anda rasa tak kehidupan anda ataupun taraf kehidupan tu meningkat? Kalau saya sendiri selepas beberapa tahun di dalam sektor awam, lebih dari 10 tahun, sebenarnya kita tak rasa sangat pun ada perbezaan kehidupan kita. Kita rasa macam okey lah tahun depan naik gaji RM300, maka kita bolehlah guna duit tu untuk beli kereta baru contohnya. Lepas tu memang suffer lah, kereta memang kereta baru. Tapi kita punya taraf hidup tu macam tak naik. Nak pergi holiday pun masih susah lagi. Kenapa? Padahal gaji dah naik sikit. Jadi 3% tu sebenarnya dia cover inflation. Memang gaji kita naik, tapi sebenarnya harga barang di sekeliling kita pun naik. Jadi net income tu, kalau kita tolak income dengan expenses kita, bila income naik, expenses pun naik sebenarnya. Lagi malang kalau expenses tu naik lebih tinggi daripada income, jadi kita punya balance gaji tu lagi sikit, maka kita pun makin terdesak. Jadi ini adalah masalah kalau kita menyimpan duit kita dalam jangka masa yang lama. Cumanya dululah mak ayah kita cakap duit tu baik kita menabung. Menabung dan menabung. Tapi sebenarnya last kali kita tak tahu kita menabung tu untuk apa? Untuk beli kereta ke? Untuk beli rumah ke? Jadi sekarang ni cadangan saya kalau menabung dari dulu tu lebih baik digunakan untuk buat investment. Sebab hanya dengan investment sajalah yang boleh menyelamatkan kita daripada inflasi ni. Jom saya ceritakan kepada anda. Jadi apakah investment? Investment ni adalah kita membeli something yang value dia akan naik. Contohnya kita beli rumah. Rumah tu harga RM100,000. Baik, sekarang kita beli RM100,000. First sekali rumah tu kita bolehlah sewakan. Kalau kita sewakan contohnya RM700 sebulan, maka dekat situ kita dah dapat income RM700 sebulan. Tapi pada masa yang sama, rumah tu sendiri value dia akan naik. Dalam 10 tahun mungkin harga dia RM150,000. Anda dah untung RM50,000 dekat situ. Walaupun tolak dengan inflation 3% setahun tu pun anda masih untung lagi. Jadi itulah yang bestnya investment ni. Sebab ada benda yang kita beli tu dia investment. Ada benda yang kita beli tu liability. Contohnya kalau kita beli kereta, harga RM100,000, 10 tahun lagi anda rasa harga dia masih RM100,000 ke? Saya rasa tidak. Mungkin tinggal RM30,000 atau RM20,000. Tapi kalau rumah, harga dia akan naik. Tapi nak beli rumah sekarang ni pun kena berjaga-jaga juga. Disebabkan terlalu banyak rumah baru dibina, kita takut rumah yang kita beli tu lagi 10-20 tahun, orang dah tak nak tengok dah. Orang nak beli rumah yang lagi moden. Jadi kalau jadi macam tu, maka rugilah sikit investment kita. Baik, jadi kita dah tahu yang rumah adalah sejenis investment yang baik. Maka adakah podcast ni akan suruh anda beli rumah seorang satu? Sebenarnya nak beli rumah ni ada masalah juga. Dia bukanlah semudah yang kita cakap. First, kita kena cari rumah tu. Kalau kita tak pandai cari, dah masalah. Yang kedua, tak semua orang sebenarnya sanggup deal dengan penyewa. Ada yang tak suka pun deal dengan orang. Bila orang sewa rumah kita ni, dia nak duduk dengan family dia, mestilah dia nak buat something dekat rumah tu. Dia nak ketuk-ketuk dinding ke, dia nak buat party ke, nanti kotor, ada benda tersumbat dekat tandas ke, ada benda yang dia pecahkan ke. Jadi kalau kita yang memiliki rumah tu, maka tanggungjawab kita lah nak fix semua tu. Jadi tadi kita dah untung daripada sewa dan dari segi appreciation rumah tu. Tapi sebahagian duit tu kita kena guna pula untuk fix rumah tu. Itu yang saya cakap. Income yang pasif ni sebenarnya tak ada. Dia mesti nak kena manage juga walaupun kita dah ada aset tu. Dan lagi satu masalah nak beli rumah ni, bukannya semua orang ada duit untuk buat down payment tu. Kalau rumah RM100,000, maka down payment RM10,000, harga bulanan dalam RM500.
Kalau kata tak ada penyewa, maka RM500 tu datang dari duit income kita lah. Dan itu sebenarnya akan meletakkan kita dalam masalah financial yang lebih besar kalau kita tak pandai nak manage rumah kita. Kalau kita nak suruh agent manage pula, nanti ada agent fee pula. Dah masalah dekat situ, nak bayar agent fee. Jadi selain daripada membeli rumah, cara lain untuk buat investment adalah membeli sebuah syarikat. Tadi kata beli rumah pun dah susah, ini dia suruh beli syarikat pula. Okey, syarikat macam Apple contohnya, kalau anda perasan stock market dia sentiasa meningkat. Stock market ni boleh kata dia adalah sebagai indication yang menunjukkan bahawa company tu nilai dia banyak mana. Jadi zaman sekarang ni kita bukanlah boleh beli company sebiji macam tu, tapi apa yang kita boleh beli adalah kita boleh beli percentage company itu. Contohnya kita tengok Apple tu maju. Jadi kita pun belilah 1% daripada Apple. Jadi bila Apple tu value dia makin naik, maka kita punya value yang 1% tu pun makin naik sebenarnya. Anda view investment kepada company ni ataupun stock ni adalah sebagai kita membeli sebahagian dari syarikat tu. Dan kenapa kita nak beli adalah kita sebenarnya bagi modal dekat dia sedikit. Kita bagi modal tu untuk dia berkembang lagi, dan pada masa yang sama dia bagi kita stok sikit supaya boleh berkongsi keuntungan bila dah untung nanti. Contoh macam saya ni baru nak buat satu company yang kecil. Okey, anda pula bagi duit dekat saya RM10,000 untuk buat company tu. Bila dalam 5 tahun lagi company tu pun dah maju, dah ada produk, dah boleh buat sale, dah untung, maka RM10,000 yang anda bagi tadi sekarang ni dah jadi sangat besar. Mungkin company tu nilai dia RM1,000,000 sekarang contohnya. Kalau masa anda bagi RM10,000 tadi tu, saya bagi anda 50% ownership company ni. Sekarang company ni nilai dia RM1,000,000, maka 50% anda adalah RM500,000. Pada waktu tu anda boleh decide lah anda nak jual share tu kepada saya ke, maka saya bagi anda RM500,000, ataupun anda nak simpan je. Sebab mana tahu lagi 10 tahun company tu nilai dia RM10,000,000 pula. Maka 50% anda sekarang ni adalah RM5,000,000. Itulah sebenarnya konsep investment. Dia berbalik kepada benda yang kita sebut awal-awal tadi, iaitu investment ni adalah benda yang kita beli yang mana value dia meningkat. Jadi kita boleh pilih nak beli rumah ke nak beli company. Yang mudahnya sekarang ni adalah belilah company. Sebab company ni kita boleh beli 0.1%, 0.2%. Tak perlu nak beli sebiji company tu. Baik, sekarang ni bila kita dah tahu yang kita boleh beli company, masalah seterusnya adalah, okey, kita ada duit sikit ni, RM200, kita nak beli company ni. Soalannya sekarang, macam mana kita nak beli tu? Cakap memang senang, beli itu, beli ini. Tapi nak beli tu macam mana? Baik, untuk beli sebuah company ni, anda bayangkan, kalau anda beli company Tesla contohnya, anda belilah 0.001%. Tesla ni masalah dia agak volatile tau. Dia punya stok tu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Turun tu pula bukan sikit-sikit. Memang sangat ganas dia punya volatility tu. Jadi duit yang anda invest tu, kalau anda invest dekat spesifik company, kalau tersilap pilih company, maka anda ada kemungkinan untuk rugi. Kalau anda invest dekat company kecil-kecil pula, buatnya company tu tutup, maka habis teruslah duit anda tersebut. Jadi macam mana nak buat sebenarnya? Okey. Ada satu lagi cara untuk buat investment yang risikonya agak kurang, dan ini dipanggil index fund. Okey, apa dia index dan apakah dia fund? Jadi pertama sekali, fund tu dia adalah seolah-olah satu tabung. Satu tabung yang mana ada fund manager ni, dia collect untuk siapa-siapa yang nak invest dekat dalam tabung tu. Dan bila tabung tu dah penuh, katakan sekarang tabung tu dah ada 200 juta, ini banyaklah orang invest termasuk saya sekali contohnya. Jadi fund manager ni akan decide untuk invest dekat mana-mana index. Index ni adalah group of companies yang mana kita boleh invest sekaligus untuk kesemua company ni. Contoh index yang terkenal dalam dunia ni adalah S&P 500. S&P 500 ni adalah 500 company yang paling maju sekali lah dekat US, dan stok dia adalah stok yang paling bagus sekali lah dekat dalam US. Kalau ada satu company ni tak perform, maka dia akan keluarkan dari list tu dan company lain pula yang akan masuk dalam S&P 500 ni. Jadi orang kata nak invest dalam S&P 500 ni memang satu investment yang sangat selamat, sebab kalau kata duit kita hilang, semua company ni bankrupt, maka ada something yang seriously teruk lah pada masa tu berlaku dalam dunia. Anda bayangkan 500 company terbesar dekat US semua bankrupt,
Maknanya tengah perang gila-gila ke atau macam-macam kemungkinan lain, dan kemungkinan pada masa tu kita dah lupa dah pasal investment kita sebab ada benda lain yang lagi teruk yang kita kena deal masa tu. Pendek kata, ekonomi memang hancur lah kalau S&P 500 ni bankrupt. Jadi sebab tu orang kata invest dalam S&P 500 ni sangat safe. Cuma cabaran untuk invest dalam S&P 500 ni, contoh saya sendiri seorang Islam, maka saya pun tak tahu company dalam S&P 500 tu dia patuh syariah ke tidak. Kita sebolehnya kita tak naklah invest dalam company yang buat benda-benda yang haram. Company perjudian ke, company makanan haram ke. Maka duit investment tu pun kita tahu kita membantu dia untuk mengembangkan company dia. Jadi rasa tak seronok sikit lah. Not to mention benda ni tak patuh syariah. Jadi apa yang investor-investor dekat Malaysia ni, dekat Malaysia pun ada banyak juga fund manager. Dan untuk menjadikan pelaburan ni patuh kepada syariah, maka fund manager ni akan create diorang punya index sendiri. Maknanya dia akan createkan list company-company yang patuh syariah dan dia akan study lah dia punya balance sheet dan sebagainya. Benda-benda yang saya sendiri pun tak tahu nak buat. Fund manager ni tahu nak buat macam mana, dia akan pilih company-company yang dirasakan stok dia akan meningkat pada masa yang akan datang. Maka fund tu dimasukkan dalam company-company ni dan bila company ni buat untung, maka siapa yang memiliki sebahagian company melalui fund tadi juga akan dapat untung. Dan yang bestnya sekarang, kita pun tenanglah sikit dengan mengetahui bahawa company-company ni telah dipilih dengan teliti dan kesemuanya patuh syariah. Okey, jadi tugas kita sekarang adalah nak cari dekat mana ataupun kita nak kena cari fund manager yang dah ada indeks ni supaya kita boleh letak duit kita dalam fund tu dan dia boleh tolong investkan. Dan dekat Malaysia ni ada beberapa option, tapi sebelum tu untuk mengelakkan anda daripada tersilap pilih, kita kena betulkan apa yang realistik dan apa yang tidak realistik. Okey, kalau tadi dalam S&P 500 mengikut historical punya figure, kalau kata setahun dapat 7% return pun dah kira satu benda yang sangat bagus. Maknanya kalau anda masuk RM100 tahun ni, tahun depan duit tu akan jadi RM107. Memang nampak sikit sebab kita cakap setahun dapat RM7 je. Memanglah sebab RM100 tu kita tinggal dekat dalam tu. Kalau kita manage sikit, kita top up dia dengan income part time kita yang lain, maka duit tu katakan selepas 2 tahun akan jadi RM2,000. Bila RM2,000 dapat 7% return, kita dah dapat RM140. Siapa nak bagi kita RM140 dalam setahun kan? Ambil je lah. Dah kira untung lah tu. Jadi 7% tu adalah boleh kata expectation yang biasa. Kalau market performing very well, siapa yang cakap boleh offer dekat anda lebih dari 7%, katakan 15%, 20%, anda lari je lah daripada dia. Mungkin dia cakap benda yang betul atau mungkin juga dia cuba scam anda. Sebab return ni tak ada siapa yang boleh predict. Kalau agent tu cakap dekat anda, kita ni confirm tahun depan dapat 15%, confirm itu adalah scam. Mudah saja, dia boleh bagi macam-macam alasan, tapi pendek kata, dia pun tidak memiliki company itu, dia tak ada kontrol dalam ekonomi dunia dan dia pun tak tahu company itu akan untung ataupun rugi. Benda ni tak ada siapa yang tahu. Maka kita perlulah set limitation pada kita punya expectation. Disebabkan investment ni satu benda yang agak pasif, kita tak bolehlah expect return yang terlalu tinggi. Ada terminologi dalam investment ni dia panggil low risk, low return dan high risk, high return. Kalau saya akan pilih low risk, low return all the time. Dulu masa muda nak buatlah high risk, high return contohnya. Lepas dah rugi, dah bertaubat. Nak pergi ke investment yang high risk, high return, kita sendiri nak kena ada ilmu. Maka itu dah bukan jadi benda yang pasif lagi dah. Jadi, untuk investment dekat Malaysia ni, yang mana low risk, low return, paling mudah saya nak bagi tahu anda adalah investment melalui ASB. ASB ni return dia sekarang ni dalam 5% saja, mungkin 4%, mungkin 3%. Tapi tak kisah, yang penting duit tu first kita tak hilang. Yang kedua, dia bertambah. Key dia adalah bertambah dan at least dia bertambah lebih cepat daripada inflation, maka duit kita tu sebenarnya makin banyak dan dia tak hilang value. Kalau kita ada duit 1,000, maka duit 1,000 tu dah beranak mungkin dah menjadi 2,000 dan kita boleh beli barang yang sama banyak dengan yang kita boleh beli sekarang.
Itu yang penting. Kita tak nak duit kita tu depreciate. Saya pernah bercakap dengan pegawai bank, dia kata ada yang duduk dalam akaun ASB ni sampai 5 juta, 6 juta. Diorang ni bukannya orang yang tidak berilmu tau, yang ada duit sebanyak ni. Itu pun dia masukkan duit dalam ASB. Maksudnya ASB ni sangat stable dan dia tak risau masukkan duit dia juta-juta dalam ASB. Antara contoh pelaburan yang ada yang di-manage dengan baik di Malaysia ni, contohnya kalau CIMB punya dipanggil Principal dan ada juga yang dipanggil Public Mutual. Dan sebenarnya walaupun dia orang buat comparison, okey lah masuk Principal lagi banyak untung dari Public Mutual, itu sebenarnya bergantung kepada fund manager kedua-dua company ni. Kalau fund manager dia bagus, dia punya analisis dia mantap, prediction dia bagus, maka fund tu akan untung lah. Dan diorang ni pun ada fund yang berbeza-beza. Ada fund yang low risk, low return dan ada juga fund yang high risk, high return. Cuma antara banyak-banyak ni ASB yang paling simple lah sebab dia punya skim tu memang untuk orang yang kebanyakan. Maknanya tak tahu langsung pasal investment pun masih boleh masukkan duit dekat situ dan boleh expect return yang okey jugalah. Asalkan duit tu tak hilang. Kalau kita masuk dalam fund-fund selain daripada ASB, ada kemungkinan kita akan menanggung kerugian, tapi key dia adalah kita hanya akan rugi kalau kita beli waktu tengah mahal dan jual waktu tengah murah. Jadi kalau kita beli benda tu RM1 contohnya, waktu harga dia 80 sen, janganlah kita jual. Kita biar je 5-6 tahun, nanti dia akan naik balik. Sebab ekonomi ni generally trend dia akan naik ke atas. Sebab tu inflation kita tak boleh halang. Bila dia dah naik jadi RM1, RM1.50, barulah kita jual. Maka kita pun untung. Key dia adalah waktu rugi kita jangan jual, waktu untung kita jual dan kita ambil profit tu, invest balik waktu stok tu tengah murah. Dan disebabkan ASB ni lah antara yang paling low risk, maka saya memang advise pendengar-pendengar podcast Hasbulah Niaga ni untuk invest ke dalam ASB. Nak invest dalam ASB pula, cara dia mudah je. Anda pergi je bank, cakap nak buka account ASB. Selepas dah buka account tu, anda boleh download apps ASB tu dan kemudian anda boleh top up bila-bila masa melalui apps tu saja. Setiap kali ada duit lebih, anda boleh top up. Okey, nak mulakan invest ni, berapa yang kita kena masukkan dalam account tu? Saya cadangkan paling mudah masukkanlah RM100 dulu. Atau kalau anda duit lebih RM200, masukkan RM200 dulu. Dan bila anda start buat income part-time melalui kaedah-kaedah yang diceritakan sebelum episod ni, maka anda boleh masukkanlah 50% ataupun 25% saja daripada part-time income tu masuk ke dalam ASB ni. Tujuan dia adalah supaya dia sentiasa meningkat dan meningkat. Yang bestnya kita boleh manage sendiri sebab kita ada apps tu, jadi kita boleh masukkan sendiri. Dan bila dah start dapat return nanti, maka pada masa tu anda akan lebih bersemangat lagi untuk invest, untuk cari income tambahan, invest dan cari lagi income tambahan, invest dan begitulah selanjutnya. Dan saya harap anda boleh buat benda ni kalau anda belum ada lagi account ASB supaya anda boleh buat benda ni immediately. Tujuannya adalah supaya first of course lah nanti dapat return, tapi tujuan yang lebih penting adalah supaya anda develop habit untuk invest. Kalau anda boleh tolak dari akaun anda RM50 sebulan untuk invest, maka lagi bagus. Sebab anda dah tahu dah RM50 ni bukan untuk joli tapi untuk invest. Hati kita pun sebenarnya rasa lebih tenang bila kita dah ada duit dalam investment account ni. Yang penting kita janganlah compare dengan orang yang ada juta-juta tadi. Kita ikut pace kita, biar dia ikut pace dia. Yang penting kita kena start. Kalau kita tak start, maka sampai bila-bilalah tak ada duit dalam akaun investment kita. Baik, jadi saya harap dalam podcast episod yang kali ini, saya berjaya convincekan anda untuk buat investment dan sentiasa top up investment anda. Ini sebenarnya adalah kaedah antara kaedah yang paling pasif untuk kita generate part-time income. Duit return tu nanti terpulang sama ada kita nak gunakan untuk suplemen gaji kita ataupun kita nak simpan saja supaya dia akan compounding. Compounding ni maknanya kalau kata tahun ni RM1,000, maka 7% dari RM1,000 tu dalam RM70. Jadi duit kita sekarang ada RM1,070. Tahun depan pula 7% tu akan dikira dari RM1,070.
7% dari 1070 lebih banyak dari 7% daripada 1000 kan? Maka keuntungan tahun seterusnya bukan RM70 lagi. Dia akan jadi RM70 lebih. Mungkin RM80. Tahun depannya lagi, dia akan kira 7% tu daripada balance semasa. Bukannya daripada RM1000 yang mula-mula kita invest dulu. Inilah kita panggil sebagai compounding. Dan compounding ni benda yang sangat power lah dalam investment. Jadi terpulang kita boleh biarkan dalam tu atau kita boleh keluarkan setiap tahun untuk supply kita punya gaji untuk jadi benda tu sebagai kita punya part-time income. Kalau kita biar mungkin masa pencen nanti of course dapat pencen dari government, top up pula dengan duit yang kita dah invest tu, maka banyaklah nanti anda bolehlah gunakan duit tu untuk buat benda yang anda nak buat sewaktu anda dah pencen nanti. Jadi terpulang kepada anda nak buat apa. Yang penting sekarang adalah mulakan daripada awal, mulakan daripada sekarang supaya kita ada pilihan nak buat apa dengan duit tu pada masa akan datang. Kalau kita tak buat, masa depan nanti duit pun tak ada, pilihan pun memang tak ada. Kita hanya boleh guna duit apa yang kita ada saja pada masa tu. Nak buat part-time income lain pun dah terlambat sebab badan dah tak larat. Jadi saya harap anda yang mendengar podcast Hasbulah Niaga ni at least ada cita-cita untuk mulakan investment ASB anda sekarang dan teruskan mendengar episod-episod podcast ini yang seterusnya lagi untuk discover banyak lagi method. Dalam nota saya ni ada 5 lagi method yang kita akan cerita secara detail macam mana ataupun apa benda yang anda boleh buat untuk tambah income part-time tanpa mengorbankan kerja hakiki anda. Jadi, selamat maju jaya saya ucapkan dan diharapkan saya akan berjumpa anda lagi di episod podcast yang akan datang. Assalamualaikum.